Ahli naubah ni dia sama dengan ahli diwan. Ahli diwan ni didakwa bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan mandat mengurus alam ini kepada sekumpulan yang dipanggil sebagai rijalul ghaib. Manusia-manusia yang tidak kelihatan secara zahir, yang orang awam tidak kenal, orang awam tak tahu. Mereka ni adalah wali-wali. Ada yang dah meninggal dan ada yang masih hidup lagi. Kira macam parlimen roh lah, parlimen wali kita kata. Parlimen wali untuk mengurus alam ni. Itu dipanggil sebagai ahli naubah. Okey, ada panggil ahli naubah, ada panggil rijalul ghaib, ada panggil ahli diwan, diwanul aulia dan sebagainya. Didakwa bahawa orang-orang ini diberikan mandat oleh Allah untuk menguruskan alam, membagi-bagi rezeki, bahkan boleh menentukan takdir. Ya, ada yang bercakap begitu, boleh menentukan takdir. La haula wala quwwata illa billah. Hidup mati manusia, siapa dapat hidayah, siapa tak dapat hidayah, siapa yang hatinya dikunci mati, siapa yang hatinya dibuka, itu semua diberikan mandat kepada ahli naubah ataupun ahli diwan untuk menguruskan. Itu dah jadi cerita apa, bro? Cerita Thor kan? Ha? Ya. Dah jadi cerita, sorry to say, akidah ini ada dalam semua agama syirik. Saya tidak menghukum, saya tidak mengatakan apa yang ustaz tu kata syirik. Saya kata akidah ini ada dalam semua agama-agama syirik. Kita tengok agama apa, Taoism yang diamalkan orang awam, dari segi falsafah mungkin tak ada, dari segi teoretikal, tapi diamalkan oleh orang awam, mengamalkan Taoism. Ini Tuhan apa? Ini Tuhan duit. Nak duit, minta Tuhan duit. Nak happy, minta Tuhan happy. Nak anak, minta Tuhan yang kepakaran di bidang anak. Nak hujan, nak cuaca baik, nak rezeki, nak apa-apa saja, dia ada Tuhan tertentu, dia ada dewa tertentu yang akan jawab. Kalau tanya dia orang, adakah ini Tuhan yang paling besar? Cuba tanya. Awak ada jiran-jiran yang bukan Islam, yang makan Taoism, yang ada patung kat rumah dia? Tanya dia, adakah ini Tuhan paling besar kamu? Ke ada Tuhan? Kita tahu dia akan jawab, taklah, ini Tuhan apa? Tuhan duit saja. Kalau saya minta duit, saya minta dia. Ini saya punya tok nenek moyang. Ada pula versi lain, ni versi tok nenek moyang pula. Di India ada tak? Berapa banyak patung mereka ada? Dan setiap patung tu dia ada dia punya teritori dia. Ada yang teritori kawasan, ada teritori bidang, ada teritori macam-macam lah, macam-macam lagi. Jadi bila kita kata nak doa, kita kena minta kepada ahli naubah, kita nak rezeki, minta pada ahli naubah, bukankah itu cara yang halus daripada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk mengalihkan doa manusia daripada kepada Allah kepada makhluk-makhluk ni? Ustaz, kalau gitu orang yang pergi doktor syirik lah Ustaz, kan? Doktor tolong sembuhkan saya, syirik tak kalau cakap macam tu? Minum air Ustaz, bismillah. Syirik ke kalau saya kata doktor tolong sembuhkan saya? Selalu bergantung kepada manusia. Syirik tak? Ikut sebab musabab tak? Maksud dia? Ikut sebab musabab. Ikut sebab musabab yang Allah tetapkan secara adat. Betul? Secara adat, kita kata doktor ni boleh memberikan kesembuhan secara adat. Tetapi secara hakikat, secara tauhid, kita tahu doktor tak ada kuasa melakukan apa-apa. Kesembuhan datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi percakapan harian orang, kita tak boleh nak salahkan. Kan? Alhamdulillah aku pergi jumpa doktor ni, baik anakku. Kan? Takkan kita nak kata syirik, bro. Kalau tanya dia, doktor tu ke yang baikkan anak kau? Taklah, dia akan kata Allah lah. Kan? Melalui wasilah, sebab musabab. Bro, dengar bro, clear? Okay. Kenapa kena sedekahkan kepada ahli naubah tu? Ini susah sikit nak jawab sebenarnya.
sedekah-sedekah Fatihah semua ni, sedekah doa, sedekah zikir, sedekah wirid ini, kan, dia macam ni lah. Kita kata kita nak minta favor, kita kena bayar sesuatu lah, kita kena berikan sesuatu, kan. Sebab orang-orang yang mengamalkan benda-benda macam ni, dia percaya bahawa bacaan Fatihah dia boleh disedekahkan, bila disedekahkan makam orang yang ditujukan sedekah tu akan naik. So sebelum you minta dia, you kasih dia sesuatu. You spiritual bribing ke? tak. Cuma masalah dia adalah apabila, saya tak menafikan boleh sedekahkan doa, bacaan Quran kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Tak ada masalah. Saya have no issue with that. Jadi masalah dia adalah apabila menjadi syarat dan permintaan, jenis-jenis permintaan yang kita tahu sebenarnya itu adalah perbuatan pengalihan manusia daripada beribadah kepada Allah kepada beribadah kepada selain Allah. Dia boleh membawa kepada itu. Saya ulang, boleh membawa kepada itu. Berbahaya sebenarnya. Sangat-sangat berbahaya. Okey. Ada soalan lain ke? Kenapa kalau mereka percaya kepada ahli naubah, kita tak boleh syirikkan lagi mereka? Kita tak boleh kata mereka syirik. Berkata ada pengawas lah, pengawas kawasan lah. Ya. Yang menghalang kita daripada mengatakan perkara-perkara seperti itu adalah akidah seperti ini. Adakah difahami oleh orang yang amal? Itu perkara pertama sekali. Adakah dia benar-benar faham bahawa kalau dia minta kepada wali sekian-sekian ni, Allah yang berikan mandat kepada wali itu untuk uruskan, atau dia beriktikad bahawa aku minta pada wali ni supaya dia doakan aku. Ada orang macam tu. Dia cakap saya minta pada syekh. Tapi bila kita tanya dia, maksud kamu dengan minta apa? Oh tak, bukan saya minta terus pada syekh. Saya minta dia doakan saya. Saya minta Syekh Abdul Qadir Jailani doakan saya supaya saya dapat anak. So kita kena hati-hati. Kita tak boleh nak kata, oh, salam warahmatullah. Ini syirik ni. Ini syirik akbar. Tapi akidah itu sendiri, bila seseorang mendakwa bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah menyerahkan mandat semua kemampuan, semua kekuasaan Allah kepada makhluk-makhluk ini, sehinggakan makhluk-makhluk ini berkemampuan untuk buat apa saja Allah buat. Dia boleh buat semua benda. Saya tanya awak, dengan izin Allah. Saya tanya awak sekarang, ada satu makhluk, dia boleh buat semua yang Allah buat dengan izin Allah. Kalau awak berpegang kepada akidah seperti itu sebenarnya adalah teori menuhankan Tuhan tanpa menuhankan makhluk tanpa menuhankan makhluk. Syaitan nak apa sebenarnya? Terus terang, syaitan nak apa? Perlu ke syaitan buat kita kata cawan ini Tuhan untuk syirikkan kita? Tak perlu. Dia berikan cawan ni semua sifat Tuhan. Yang Tuhan ada semua dibagi kepada cawan ni. Jadi Tuhan lah, tanpa dia mengatakan ini Tuhan. Ingat, syaitan ni tak licik ke? Kita pula, oh by the book, follow by the book. Saya tak sembah, saya tak kata cawan ni Tuhan Ustaz. Follow by the book sangat. Syaitan kata, mungkin lah, saya tak dengar lah dia cakap. Tapi kalau kita nak cuba be as skeptical as possible, as crafty as possible, dia berikan semua sifat Tuhan kepada cawan ni tanpa mengata ini Tuhan. Apa beza dia? Semua hakikat ketuhanan sudah diberikan kepada cawan ini tanpa mengatakan cawan ini Tuhan. What do you think about that? Bukankah itu cara licik untuk mengalihkan manusia daripada Tuhan? Okey, bagi orang yang percaya cawan ni, katalah cawan ni ada semua sifat Tuhan dan kemampuan Tuhan, dia ada cawan ni. Minta pada Tuhan dan minta pada cawan ni sama tak? Itu syirik ke bukan syirik?
mengatakan bahawa Tuhan, cawan ni berkuasa Bukan izin dia. secara independen. Sebab apa? Tuhan dah kasih mandat. Saya dah kasih awak duit, awak ada mandat untuk spend money tu. Faham tak? So duit tu duit siapa? Saya kata, I give you this money, you do whatever you want with it. Itu mandat. Saya kasih, katalah Tuhan kasih, na'udzubillah, ini theoretical sahaja pada cawan ni. So boleh tak kita kata cawan ni maha berkuasa dan Allah pun maha berkuasa? Boleh tak kita kata cawan ni maha berkehendak, Allah juga maha berkehendak? Boleh tak kita kata ni maha menghidupkan, Allah juga maha menghidupkan? Kalau itu bukan syirik, apa lagi yang syirik sebenarnya? Dan orang yang mengamalkan benda macam ni, yang percaya dengan akidah macam ni, soalan saya adalah begini. Dia akan mencari agama melalui apa dan siapa? Apa saluran agama yang dia akan pakai? Dia akan ikut. Dia akan guna saluran cawan ni, betul tak? Cawan ni. Dan of course, cawan ni akan datang dalam tidur dia. Betul? Dan cawan ni juga akan memberikan dia ajaran-ajaran tertentu. Ini yang berlaku sepanjang sejarah. Bila awak melampau mengagungkan seseorang, nabi ke, wali ke, dia akan datang dalam mimpi awak. Sebab setan ni dia monitor je. Jadi taksub dengan siapa? Dia taksub dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, aku akan datang dalam bentuk Syekh Abdul Qadir Jailani. Aku akan kata, aku Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan melalui avenue itu, dengan jalan itu, dia akan mula ajar benda-benda yang bukan-bukan. Benda ni dah berlaku ke belum? Ribuan kali, ratusan kali. Kita ambil contoh Arkam saja. Dia orang taksub dengan siapa? Syekh Muhammad bin Abdullah Suhaimi yang didakwa sebagai Imam Mahdi. Itu yang diorang duk mimpi tu, mimpi ni, jumpa yaqazah, lepas tu dapat ajaran yang bukan-bukan, ramalan yang bukan-bukan. Itu contoh mudah saya boleh kasih. So dia akan ambil watak ketaksuban awak dan dia akan pakai watak itu dan dia akan projek dan dia akan sesatkan awak melalui jalan itu. So apabila seseorang itu dianggap sebagai wali kutub, awak tahu tak wali kutub tu apa? Ramai orang bila ikut tarikat, ikut tasawuf, dia tak kaji betul-betul apa teori wali kutub ni sebenarnya. Wali kutub ni teori cawan ni, kalau awak nak tahu. Wali kutub ada semua sifat Tuhan. Tahu tak? Ini ditulis dalam kitab-kitab tasawuf. Wali kutub ada kemampuan untuk buat apa sahaja. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa dia? Diberi mandat lah. Diberi mandat itu. Itulah punca asal istighasah tu. Sebab dia orang memang tahu bahawa dia ni ada mandat untuk tunaikan awak punya hajat. Itu asal dia. Itu asal dia. Ini teori at-tasarrufu fil kaun. Malakatu tasarrufu fil kaun. Kan? So ini saya minta. Ini sufi yang sufi original pun dia rarat juga punya. Betul. Kritikan kami ni, sorry to say, saya mengkritik dari perspektif tasawuf. Saya bukan mengkritik sebagai seorang Asy'ari. Saya bukan mengkritik sebagai seorang yang berakidah lain. Saya mengkritik daripada perspektif tasawuf. Yang kalau orang tanya saya sufi, tidak, saya akan kata saya sufi. Saya sufi sunni. So kita mengkritik dari perspektif tasawuf. Mana ada teori ni dalam ilmu tasawuf sunni? Yang ada dalam mana? Tasawuf batini ada teori ni. Dia ada dia punya teori-teori tersebut. Saya lupa perkataan dia. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya lupa perkataan dia. Allah dia ada dalam, kalau kita baca Plotinus punya students yang bawa Neoplatonism tu, diorang pun ada teori ini. Teori insan kamil, dan insan kamil ini berkuasa atas segala sesuatu. Diorang adalah cerminan Tuhan. Familiar istilah macam tu? Dia adalah cerminan kepada Tuhan. Istilah cerminan Tuhan ni paling licik sejauh ni ya. Paling licik sejauh ni bagi saya lah. Cerminan Tuhan ni bukan orang-orang kat sini je cakap, dah lama dipergunakan. Dah lama dipergunakan. Jadi jawapan saya agak panjang kepada soalan tersebut.
So tolong ambil perhatian isu tasarrufil kaun ini. Okey. Jadi bagi orang yang kata saya pergi kubur, saya minta pada wali, awak jangan cepat-cepat untuk syirikkan dia. Awak tanya dia apa yang kamu percaya. Kalau dia percaya, saya percaya bahawa dia ni ada mandat mengurus, memberikan rezeki, menjawab semua permintaan saya dengan mandat yang Allah berikan. Dia wali kutub. Tapi pun nak kena tanya, apa hang faham dengan wali kutub? Berapa ramai orang yang faham wali kutub tu apa? Betul tak? So hati-hati benda ni. Ini yang kami tak setuju dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Kami tak setuju sebab dia mengangkat senjata. Dia membunuh orang kerana isu ini. Ustaz, kenapa tak boleh? Sebab isu ini, sejujurnya saya kata, dia agak kompleks kepada orang awam. Kita kena jelaskan betul-betul. We have to explain it properly. Kalau dah angkat senjata, pergi bunuh orang dalam masjid dan sebagainya, I mean, they are still Muslims. Dia ada Muslims yang menyimpang. Awak tak boleh samakan dia dengan musyrikin Quraisy. Problem dia disamakan. Bahkan dia kata lebih teruk daripada musyrikin Quraisy. Ini yang kami tentang. Kami tak boleh terima tuduhan seperti itu. Walaupun umat Islam yang berada di Najd pada waktu itu, yang pergi ke kubur, yang melampau dengan kuburan, kami tak akan kata mereka ni sama dengan musyrikun. Kami tak akan kata mereka lebih teruk daripada musyrikun. Kami kata mereka adalah umat Islam yang mengamalkan bid'ah yang besar, yang harus dinasihati. Kami tidak akan angkat senjata. Kami tidak akan gunakan kerajaan untuk angkat senjata dan bunuh sama Islam. Saman boleh lah. Gunakan apa saja. Kan? Tutup kawasan tu ke? Kan? Halang orang daripada pergi. Letakkan ulama' dekat situ, pengawas kat situ, pengawal. Siapa yang melampau ditegur. Macam kat Pulau Besar lah kan? Siap ada banner sekarang ni. Tegur jangan melampau, ya? Siap letak hadis-hadis. Masalahnya banner tak cukup, kena ada orang kat situ, kena ada pengawas. Polis kena ada untuk cek, dan polis tu kena ada ilmu agama. Cakap ini awak buat dah melampau ni, ini apa sujud-sujud ni semua ni. Kan ni apa menari-nari dekat kubur ni. Kan berzikir nafas dekat kubur ni. Besar jangan. Nak doakan tak ada masalah, nak ziarah kubur tak ada masalah. Kan so ini isu sensitif sebenarnya, sangat sensitif. Bagi yang tak faham, tolong fokus kepada hujah saya berkenaan dengan tasarrufil kaun, status wali kutub yang ada kuasa kun fayakun, yang boleh buat segala-galanya. Ni Allah buat. Okay, dia diberikan mandat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah distraction ataupun strategi licik untuk mengalihkan penyembahan kepada Allah kepada penyembahan kepada manusia. Walaupun dia tak kata wali kutub itu Tuhan. Walaupun dia tak kata wali kutub itu Tuhan, tapi semua sifat ketuhanan sudah diberikan. Wallahi, awak kalau baca kitab-kitab sufi melampau tentang wali kutub, awak tanya diri awak, apa sifat Allah yang Tuhan tak kasih kepada dia? Semua sudah diberikan. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir pun diberikan kepada insan kamil. Menghidupkan dan mematikan, dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Itu pun diberikan kepada wali kutub. Qada-qadar, rezeki dan sebagainya. Senang kata, tidak ada pengecualian. Mencipta pun boleh. Kata kun fayakun pun boleh. So apa yang tinggal untuk Allah? Madza abqaitum lillah. Kan? Apa yang kamu tinggalkan untuk Tuhan? Ini yang kita tak boleh terima. Yes, saya bercakap dari perspektif sufi yang Asy'ari. Bukan seorang yang bukan sufi, bukan Asy'ari, bukan. I'm speaking from that perspective. Seorang Asy'ari yang betul-betul Asy'ari tak boleh terima benda-benda macam ni. Dan ini pengaruh batiniah sebenarnya yang telah menyusup masuk dalam tasawuf sunni kita. Saya tahu ada ustaz-ustaz yang masih nak mempertahankan benda ni. Saya hanya minta kita muhasabah. Where is the red line? Where will you stop? You nak mengabsahkan semua ni, bila you nak berhenti? Sampai mana orang awam pergi sampai you kata ni tak boleh buat? Where is your red line? Ini red line kami. Ini red line kami.